Okey. So penyampaian glukosa akan menghasilkan etanol tadi. Okey, seterusnya yang ini bersamaan kimia. Bersamaan kimia untuk penyampaian. Glukosa C6H12O6. Enzim Zimes ataupun awak boleh tuliskan yeast lah sini. Dekat anak panah ni. So hasil dia etanol C2H5OH dan juga gas karbon dioksida. Okey, kaedah yang pertama. Dan kita nak dapatkan etanol tu menggunakan kaedah penyulingan berperingkat. Sebabnya penyulingan berperingkat ni kita boleh asingkan sebatian etanol yang tulis berdasarkan takat didih yang tertentu. Okey, penghidratan yang kedua, kaedah dia penghidratan etena. Yang ini dilakukan dalam industri. So etena formula kimia dia C2H4, tidak balaskan dengan air, mangkin asid fosforik, suhu dia 300 darjah Celsius, tekanan dia 60 atmosfer. Yang ni kamu kena ingat lah ni. Mangkin yang digunakan asid fosforik. Manalah tahu kukuk keluar nanti. Exam. Okey, hasil etanol. Tak ada karbon dioksida dah. Kalau penyampaian ada menghasilkan karbon dioksida. Tapi kalau dalam industri hanya menghasilkan etanol sahaja dalam bentuk cair. Dan keadaan fizik etanol pada suhu bilik ataupun pada keadaan bilik pun memang cair lah. Etanol, butanol, propanol itu berada dalam keadaan cair. Alkohol kebanyakannya berada dalam keadaan cair. Okey. Yang penyediaan, penyediaan. Seterusnya sifat kimia alkohol. Sifat kimia alkohol. Semua ahli dalam siri homolog alkohol mempunyai sifat kimia yang sama. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dekanol. 10 ahli pertama dalam setiap siri homolog tu kamu kena ingat. Nama dia, formula struktur dia, formula kimia dia. So alkohol dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Sebab mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, iaitu kumpulan hidroksil untuk alkohol. Okey, alkohol sifat kimia dia ada 3 dah ni, pembakaran, pengoksidaan, pendehidratan. Kalau pembakaran ni bertindak balas dengan gas oksigen, kita akan dapat karbon dioksida dan juga air. Okey, tindak balas pembakaran. Tindak balas pembakaran kalau pembakaran lengkap dah, hasilnya cuma menghasilkan karbon dioksida dan air sahaja. Kalau pembakaran yang tidak lengkap, nanti dia akan menghasilkan karbon ataupun karbon monoksida. Dia akan menghasilkan jelaga lah kalau pembakaran tak lengkap. Kalau pembakaran lengkap, dia tidak menghasilkan jelaga. Okey, ini contoh persamaan kimia. Etanol dengan gas oksigen dapat karbon dioksida dan juga air. Cara nak seimbangkan tindak balas pembakaran untuk alkana, alkena, alkohol, mesti seimbangkan karbon dulu. Karbon, hidrogen, kemudian last sekali oksigen. Okey. So dikata pembakaran etanol membebaskan kuantiti haba yang banyak. Biasa digunakan sebagai bahan api untuk roket lah sebab dia mudah terbakar. Okey, yang kedua, tindak balas pengoksidaan. Okey, yang tadi pembakaran, tindak balaskan dengan gas oksigen. O2. Kalau tindak balas pengoksidaan, mesti ada bahan dia dah. Mesti ada ejen pengoksidaan. So, ejen pengoksidaan yang biasa digunakan adalah larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. Ni formula kimia dia. Tapi dalam persamaan kimia, kita tak tulis KMNO4 ataupun K2CR2O7. Yang ni kita tulis 2 dalam braket oksigen ni. Ini adalah simbol untuk ejen pengoksidaan. So alkohol, apa-apa alkohol. CnH2n tambah 1OH ini adalah formula AM. Formula AM ataupun general formula bagi alkohol. N-nya bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, bertindak balas dengan ejen pengoksidaan. Ada 2 tadi yang cikgu sebut tadi. Simbol dia 2O akan menghasilkan asid karboksilik dan juga air. Okey, asid karboksilik formula AM dia CmH2m tambah 1 COOH. COOH ini adalah kumpulan berfungsi bagi asid karboksilik. Kumpulan karboksil nama dia.
Kalau alkohol, kumpulan berfungsi dia adalah OH, kumpulan hidroksil. Okey, ada nak tanya? Ada. Okey. Seterusnya, okey, yang ini ditunjukkan dalam bentuk formula struktur. Okey, pengoksidan etanol. Ni adalah etanol ni, CCHOH, etanol dengan ejen pengoksidaan. Dapat asid etanoik. Etanol menghasilkan asid etanoik. Kalau metanol, asid metanoik. Kalau propanol, asid propanoik. Kalau butanol, dioksidakan asid butanoik. So, jenis asid karboksilik yang terhasil adalah sepadan dengan alkohol yang kita gunakan. Okey, yang ini dari segi pemerhatian lah. Pemerhatian kalau kita tindak balaskan alkohol. Alkohol cahaya tidak berwarna. Kalau kalium manganat 7 berasid dia warna ungu. Warna ungu. So, dia kata warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid dinyahwarnakan dalam tindak balas pengoksidaan. So, propanol contohnya propanol tidak berwarna. Ejen pengoksidaan kalau kita guna kalium manganat 7 berasid dia warna ungu. Tindak balaskan dua ni dia jadi sebatian yang tidak berwarna. Dia akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau kita guna larutan kalium dikromat 6 berasid, larutan dikromat 6 berasid dia warna jingga. So bila kita tindak balaskan dengan alkohol dia akan menjadi hijau. Okey, warna tu kamu kena ingat dah tu. Okey, seterusnya tindak balas pendehidratan. Okey, tindak balas pendehidratan ni sama dengan untuk kita menghasilkan alkena dalam industri. Dalam industri kita boleh hasilkan alkena melalui tindak balas pendehidratan daripada alkohol lah. So daripada etanol kita akan dapat etena. Daripada propanol kita akan dapat propena. Daripada butanol kita akan dapat butena. Bergantung kepada bilangan atom karbon. Dan hasil lainnya adalah air. Mungkin kita boleh guna serpihan porselin, aluminium oksida, alumina ataupun asid sulfurik pekat. Okey, ada yang nak tanya? Cikgu. Yang ejen pengoksidaan untuk tindak balas pengoksidaan saat ni memang ada dua tu je ke kita hafal? Ya, dua tu. Dua tu sahaja. Okey, cikgu. Okey. So, yang ini dibagi dalam bentuk bersamaan kimia lah ataupun dilukiskan formula struktur ni. Kalau kamu merujuk ke kamu pun ada ni, kamu boleh baca. Okey. So kalau kita tengok contoh sini etanol dah. Etanol mesti ada kumpulan berfungsi dia OH ni, kumpulan hidroksil. So kumpulan hidroksil dia akan bertukar menjadi inilah, jadi alkena yang sepadan. Daripada etanol jadi etena. Ada ikatan ganda dua. Pada masa yang sama molekul air akan disingkirkan H2O ni. Ni H dengan OH ni. Disingkirkan jadi H2O. Okey, yang ini bersamaan kimia dalam bentuk formula kimia. Ni. Okey, so dibagi dua contoh tu etanol dengan propanol. Okey. So dia kata alkena yang terhasil daripada pendehidratan alkohol mempunyai ciri-ciri terbakar dengan nyalaan kuning berjelaga, boleh menyahwarnakan warna perak air bromid, yakni merujuk kepada sifat kimia bagi alkena. Kan Raja Maring. Alkena boleh menyahwarnakan warna perak air bromid dan juga boleh menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Mesti ingat ni, larutan kalium manganat 7 berasid. Dia makin. Kalau tak ada ni, kalau tak ada asid ni, tindak balas itu tidak boleh berlaku. Okey. Sifat kimia siri homolog yang alkohol yang lain. Sifat kimia dia sama. Sebab kumpulan berfungsi dia sama. Jadi dia akan mengalami pembakaran, pengoksidaan dan pendehidratan. Sama saja. Okey, ada nak tanya setakat ni sifat kimia alkohol? Tak ada.
Tak ada. Okey, seterusnya kita sambung untuk sifat kimia asid karboksilik. So sifat kimia ni kamu kena tahu ya, alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik. Empat ni. Okey. So asid karboksilik dapat disediakan melalui pengoksidaan alkohol. Tadi kan kita belajar tadi sifat kimia alkohol. Salah satu sifat kimia alkohol adalah mengalami tindak balas pengoksidaan. So alkohol mengalami tindak balas pengoksidaan akan menghasilkan asid karboksilik. So cara nak sediakan asid karboksilik adalah melalui tindak balas pengoksidaan bagi alkohol. Okey. Nak dapatkan asid etanoik, kita sediakan etanol, tindak balaskan etanol mengalami tindak balas pengoksidaan, kita akan dapat asid etanoik. Yang sepadan lah. Sama macam tadi. Kaedah dia kaedah reflux. Okey, kaedah reflux ni satu kaedah untuk kita sediakan sebatian dalam bentuk larutan ataupun cecair yang mudah meruap. So kita nak elakkan dia mudah meruap, dia terbebas, kita guna kaedah reflux. Okey, ni gambar rajah dia ni. Ni kaedah reflux. So kita masukkan etanol dengan eja oksidan tadi, larutan kalium manganat 7 berasid. Kita gunakan kelalang kumbulat ni. Ada kondenser Liebig. Aliran air masuk, aliran air keluar ke atas. Ada bika ni. Kita panaskan. So kita akan dapat asid karboksilik tu pada takak didih yang tertentu lah. Sebab dia ada takak didih dia. Sama juga dengan etanol. So kaedah reflux ni kita guna untuk menyediakan larutan yang mudah meruap. Macam mana kaedah reflux tu? Inilah setting. Ini adalah susunan alat radas untuk kaedah reflux. Okey. So yang atas ni dia bagi formula struktur. Ni formula struktur ni. Kalau formula kimia dia tulis C berapa, H berapa, O berapa. Tu formula kimia. Kalau formula struktur awak kena lukis ni. Dan kedudukan dia mesti pada tempat yang betul. Contohnya karbon dengan oksigen. Karbon tak boleh berikat dengan hidrogen untuk kumpulan hidroksil. Dia mesti karbon dengan O. Sama juga dengan yang ini. Untuk asid etanoik. C double bond. Ikatan ganda 2 O. Kemudian C yang ini mesti berikat dengan oksigen. Dia tidak berikat dengan hidrogen dalam ni. Berikat dengan oksigen. Okey. Sifat kimia asid karboksilik. Sebenarnya kamu dah belajar dalam asid base. Kalau kamu ingatlah asid base tahun lepas, sifat kimia asid. Asid karboksilik ni sejenis asid lah. Asid lemah. Asid etanoik, asid metanoik, asid propanoik, asid butanoik, asid pentanoik. Sekurang-kurangnya 10 ahli pertama dalam siri homolog untuk asid karboksilik ni kamu kena tahu formula kimia, formula struktur dengan nama dia. So sifat kimia dia sama dengan sifat kimia bagi asid. Cuma tambah satu lagi, asid karboksilik ni dia boleh bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Okay, so dia kata sini, dua tindak balas kimia penting asid karboksilik, tindak balaskan dengan asid ataupun boleh merujuk kebalik kepada sifat kimia asid. Boleh bertindak balas dengan logam yang reaktif, boleh bertindak balas dengan oksida logam, boleh bertindak balas dengan karbonat logam. So ada 3 dah situ. Tindak balas dengan alkohol untuk tindak balas pengesteran. So ada 4. Okey, sifat kimia asid karboksilik. Okey, yang ni yang cikgu cerita tadi lah, kaedah reflux, kondenser Liebig, cecair etanol mengalir semula ke dalam kelalang dasar bulat untuk bertindak balas lengkap dengan ejen oksidaan. Dan asid karboksilik pun ada dalam kelalang dasar bulat tu lah. So kita nak asingkan, kita guna kaedah penyulingan berperingkat. Mengikut takak didih yang tertentulah yang kita nak. Okey, yang ini. Tindak balas kimia asid etanoik. Okey, asid karboksilik boleh bertindak balas dengan base menghasilkan garam karboksilat dan juga air. Kalau asid biasa, kamu belajar asid dengan base dapat garam dan juga air. Kalau asid karboksilik, dia akan menghasilkan garam karboksilat dan juga air. Karboksilat ini merujuk kepada, kalau etanoik jadi etanoat. Kalau metanoik dia jadi metanoat. Kalau propanoik dia jadi propanoat. Okey. So sini dia bagi contoh
asid etanoik. Asid etanoik bertindak balas dengan kumpulan 2 oksida sejenis base. So kita akan dapat kumpulan 2 etanoat. Ni CH3COO dalam bracket 2 Cu. Kumpulan 2 etanoat dan juga air. Pertama. Yang kedua, asid karboksilik boleh bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan garam karboksilat, air dan juga karbon dioksida. Yang ni sifat kimia ni sama. Kecuali ni jelas kita tambah garam karboksilat lah. Kalau asid dan base dulu garam sahaja. Kalau asid karboksilik dia akan jadi garam karboksilat merujuk kepada jenis asid karboksilik yang kita guna tu. Okey. So sini dia bagi contoh asid etanoik bertindak balas dengan natrium karbonat dapat natrium etanoat, air dan juga karbon dioksida. Okey, yang ketiga, asid karboksilik dengan logam yang reaktif. Contohnya magnesium, zinc, aluminium. Biasanya kita guna magnesium dan zinc lah dalam makmal. So menghasilkan garam karboksilat dan juga gas hidrogen. Okey. So contoh asid etanoik bertindak balas dengan magnesium, kita akan dapat magnesium etanoat dan juga gas hidrogen. 3 sifat kimia yang biasa. Okey, seterusnya yang ini dikata apa ni? Okey, nak bina formula macam mana yang kumpulan 2 etanoat tadi. Tahukah anda? So asid etanoik ialah asid lemah mengayon sepada di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, yang ini so macam mana kita nak dapatkan formula kimia bagi kumpulan 2 etanoat? Ion kumpulan 2 Cu2 positif. Ion etanoat CH3COO negatif. Metanoat, etanoat, propanoat charge dia negatif 1. Jadi nak dapatkan formula kimia kumpulan 2 etanoat ni kita silakan charge ni. Sebab dia dalam bracket ni. Bracket kat luar. Okey. Yang seterusnya yang ini tindak balas pengesteran. Kalau ester pun nak hasilkan ester mesti ada asid karboksilik dengan alkohol. Makin dia kita guna asid sulfurik pekat. So kita akan dapat ester dan juga air. Okey, tindak balas ini dipanggil sebagai pengesteran dengan kehadiran asid sulfurik pekat. Yang ni kumpulan jihah pun buat yang ester tu pernah ada juga ni. Okey, yang ni dalam bentuk bersamaan kimia. Yang ini dituliskan formula struktur. Macam mana nak dapatkan formula struktur bagi ester. Okey, contoh dia bagi kalau dalam makmal lah, dalam makmal paling mudah asid etanoik itu kita campurkan terus dengan alkohol, biasanya etanol lah, dan kita tambahkan asid sulfurik pekat, beberapa titis asid sulfurik pekat dan kita panaskan. Bila kita panaskan, pemerhatian dia akan kita akan dapat hidu bau manis lah, bau buah-buahan. Ada bau lah, ada bau. Okey. So sini dia bagi contoh asid etanoik CH3COOH bertindak balaskan dengan etanol C2H5OH, kita akan dapat etil etanoat. Etil ini daripada etanol. Etil daripada etanol. Etanoat daripada asid etanoik. Makin asid sulfurik pekat. Yang ni kita sambung je lah, kita buang OH daripada asid etanoik ini buang. H daripada alkohol yang kita buang untuk dapatkan air. So yang tinggal tu kita sambung. Formula yang tinggal ni kita sambung. Ni. Dapatlah nama dia etil etanoat. Okey, ada nak tanya? Nak tanya? Tak ada. Jelas. Okey. Sifat kimia ahli seri homolog asid karboksilik yang lain. Sifat kimia dia sama. Kenapa dia sama? Sebabnya kumpulan berfungsi yang sama, iaitu kumpulan karboksil. Okey. Ya, ini ester. Ester bukan hidrokarbon, dia bukan hidrokarbon dah. Kenapa dia bukan hidrokarbon? Sebab dia ada oksigen. Kalau hidrokarbon ni hanya ada hidrogen dan oksigen sahaja. So ester dia bukan hidrokarbon. Yang kamu belajar, yang hidrokarbon ada dua saja, alkana dengan alkena. Alkohol, asid karboksilik, ester bukan hidrokarbon sebab dia ada oksigen. Kumpulan berfungsi dia kumpulan karboksilat. Okey, yang ni formula ARM, CmH2m tambah 1, COO, CnH2n tambah 1. Yang ni M ini bermula daripada kosong, daripada asid karboksilik. Yang N ini mula daripada 1, daripada alkohol. Okey.
Ester terhasil, ni macam ulang balik ni, ester terhasil daripada asid karboksilik bertindak belah dengan alkohol, dapat ester dan juga air. So digabungkan formula molekul daripada alkohol dengan sebahagian formula molekul daripada asid karboksilik, dapat ester. Okey, contoh ester, semula jadi, nenas ada bau kan, so nama dia etil butanoat. Apple pun bila kamu hidup dia ada bau dia yang tersendiri, metil butanoat. Okey, ni dalam exam pun biasa ni, dia suruh kamu kenal pasti. Yang mana satu etil butanoat, yang mana satu metil butanoat. Okey, penamaan ester. So nama dia mesti bergantung kepada bahan tindak balah yang kita guna tu lah, alkohol dengan asid karboksilik. Okey. So dia kata bahagian kedua diterbitkan daripada asid karboksilik. Macam mana kita nak tahu yang itu adalah daripada asid karboksilik? Kita ambil yang C double bond O. C double bond O ke belakang. Yang C double bond O ke belakang daripada asid karboksilik. Yang ada O single ni ke sana, dia adalah daripada alkohol. So kalau alkohol, ol tu kita gantikan dengan il. Yang oi daripada asid karboksilik tu kita gantikan dengan kuat. Okey, ini contoh dia. So metanol akan jadi metil, etanol akan jadi etil, propanol akan jadi propil. Yang kedua, metanoid jadi metanoat, etanoid jadi etanoat, propanoid jadi propanoat. So nama dia metil metanoat. Kita gabunglah dua ni. Etil etanoat, propil, propanoat. Okey. Macam mana kita nak tulis? Tu. Tak. So formula molekul HCOOC2H5 ni formula molekul, yang ini formula struktur. Formula struktur ni merujuk kepada lukisan yang kita boleh hasilkan daripada formula molekul. Okey, nama ester etil metanoat. Kenapa sini etil? Sebabnya O ni adalah daripada alkohol ke sana. Dua C. So mesti etanol. Etil. Yang ini pula C ada double bond O ke sana, ada satu saja. Maksudnya dia metanoat, asid metanoid. So bahan yang kita guna adalah asid metanoid dengan etanol. Nama dia etil metanoat. Yang ini persamaan pengesteran ataupun persamaan kimia dia. HCOOH ini adalah daripada asid metanoid. C2H5OH adalah daripada alkohol. Kemudian kita buang OH daripada asid metanoid dan H daripada alkohol. Jadikan dia molekul air. Dan kita sambung lah. Yang tinggal itu kita sambung balik. Okey. Jadi dia tunjuk contoh lain. Asid etanoik dengan etanol. Ni daripada formula struktur lah ni. Formula struktur. Dan pastikan ada asid sulfurik pekat sebagai mungkin. Kalau tak ada asid sulfurik pekat, tindak balah ni tidak boleh berlaku. Okey. Setakat ni ada nak tanya? Tak ada. Tak ada? Jelas cikgu. Okey, sifat fizik ester. Tadi sifat kimia ada. Ni sifat fizik ester. Kalau rumah kamu lah ester semula jadi. Daun pandan, serai. Tu ester yang semula jadi tu tak? Tengah-tengah hari kat Giau, pergi belakang mahawak. Ke tak dia nak pergi? Belakang mahawak tu. Tak ada tak 30 minit je. So sifat fizik ester dia kata cecair. Cecair tanpa warna pada suhu bilik, ketempatan yang rendah. Neutral, dia bukan beralkali dan dia bukan berasid, bau manis buah-buahan. So ester semula jadi tu biasanya kita dapat oleh daripada buah-buahan. Kovalent, tak larut dalam air, sebatian kovalent. So bila kita campurkan ester tu dalam sebatian dalam air, dia akan membentuk dua lapisan. Okey, ester yang ringkas adalah sangat tidak stabil dan meruat dengan mudah pada suhu bilik. Biasanya perfume lah, minyak wangi kamu tu kan. Bila kamu sembuh saja, satu bilik boleh bau. Kenapa? Sebab sifat dia mudah meruap pada suhu bilik. Okey, ada nak tanya? Tak ada?
Tak ada. Tak ada, cikgu teruskanlah dengan isomer ni. Okey, isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Isomer. Mesti ada iso tu maksudnya dia sama. Iso. Isomer. Form 4 kamu belajar isotop. Tak? Form 4, isotop. Form 5 ni kamu belajar isomer. Okey, keisomeran struktur. Keisomeran struktur. Satu fenomena di mana satu sebatan mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza dengan nama IUPAC yang berbeza. Kumpulan berfungsi dia sama. Formula molekul dia sama. Tapi formula struktur yang berbeza dengan nama IUPAC yang berbeza. Okey. So dia kata dia boleh berlaku dengan beberapa cara. Sama ada susunan rantai karbon yang berbeza ataupun susunan iaitu rantai lurus ataupun rantai bercabang. Okey. Kalau kedudukan karbon berbeza, rantai lurusnya berbeza, rantai cabangnya berbeza dengan nama IUPAC yang berbeza, so itu kita katakan dia isomer. Okey, keisomeran struktur. Contoh, keisomeran rantai, yang ini keisomeran rantai. Contohnya isomer struktur bagi C4H10. C4H10 ni apa nama dia? C4H10 apa nama dia? Saya nak tanya siapa? Insyirah ada? Insyirah. C4H10 apa nama dia Insyirah? Ada cikgu. Tak. Ada Syirah? Ada. Apa nama dia Insyirah? C4H10. Syirah, kenapa lah cikgu panggil nama aku hari ni? So ni soalan asas untuk sebatan karbon. Apa nama dia? C4H10. Tujuh belas orang je masuk kelas saya. Sedih saya tak ada orang masuk. Apa? Butana. Butana. Okey, Butana. Siapa jawab tu? Najihah. Najihah. Dah Syirah mana Syirah? Okeylah Syirah. Lepas ni mu jawab pula Syirah. Okey. So kalau tengok tak, C4H10 karbon dengan hidrogen dia bilangan dia sama ni. Ni struktur ni dengan struktur ni bilangan dia sama. Bilangan karbon dengan hidrogen dia sama. Tapi formula strukturnya berbeza. Tengok ni. Ni kan dia punya rantai karbon dia tu, kalau yang ni 4 rantai karbon, kalau yang ni ada 3 saja rantai karbon. Kemudian karbon yang satu lagi tu dia jadi kumpulan alkil sini. Metil, yang ni dipanggil metil. Keisomeran rantai. Satu. Yang kedua, keisomeran kedudukan kumpulan berfungsi tu. Kalau yang ini tak, C4H8 ni nama dia apa? C4H8. Butana. Nak tanya siapa pula? ID ada ID? Ini masuk adik ke? Tu ada dah ada adik. Ada ID? Adik, C4H8 apa? C4H8 apa nama dia? ID. Ada ke? Apa nama dia?
Butena. Ada. Sifat H8. Ha. Sana Jiah jawab sana C4H10 butana. Okey, kalau C4H8? Fikir dulu adik. C4H8. Boleh tak? Butena. Okey, kita tengok yang ni. Isomer C4H8. Yang belah kiri ni karbon dia ikatan ganda 2 berada pada karbon yang pertama. Yang belah kanan ikatan ganda 2 dia berada pada karbon yang kedua. So yang ini, yang belah kiri ni nama dia but1ena. Nama IUPAC dia but1ena. Yang belah kanan ni nama IUPAC dia but2ena. Tengok nama IUPAC berbeza. Formula kimia sama, formula struktur berbeza dengan nama IUPAC berbeza. So kita katakan dia isomer. Okey, isomer menunjukkan sifat kimia dia sama. Kenapa sifat kimia yang sama? Sebab kumpulan berfungsi dia sama. Tapi sifat fizik yang berbeza lah. Sebab sifat fizik dia merujuk kepada takat lebur, takat didih. Okey, semakin banyak cabang, semakin rendah takat lebur dan takat didih. Sebabnya bila cabang dia banyak, saiz dia jadi kecil. Tapi kalau cabang dia panjang, rantai panjang tak cabang dia kurang cabang, dia rantai lurus dia panjang. Takat lebur, takat didih dia rendah. Sebabnya saiz dia besar. Panjang besar. Okey. Secara umumnya bilangan isomer suatu molekul semakin bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon dalam molekulnya. Isomer bagi alkana terbentuk secara isomer rantai sahaja. Isomer bagi alkena, alkuna dan alkohol terbentuk secara isomer rantai dan isomer kedudukan. Isomer rantai ni dia ubah je lah. Yang karbon-karbon tu diubah kedudukan. Kalau isomer kedudukan ni merujuk kepada kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza. Okey, langkah-langkah melukis isomer. Saya kata nak lukis isomer, mulakan dengan menyambung atom karbon dalam bentuk rantai lurus diikuti dengan rantai bercabang. Jadi kena buat latihan. Kalau kamu tak buat latihan, kamu takkan nampak. Okey, bagi melukis isomer untuk alkena dan alkuna, mulakan dengan formula struktur rantai lurus dan tukar kedudukan ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 pada kedudukan karbon yang berbeza. Sama juga dengan alkohol. Alkohol kita boleh tukar kedudukan kumpulan hidroksi. Okey, yang ini penamaan isomer. Okey. Yang ini rantai cabang. Rantai cabang ni maksudnya dia tidak ada nombor. Dia bukan karbon yang pada rantai lurus. Dia tidak ada nombor. Kalau karbon rantai lurus kita boleh nomborkan dia karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga. Tapi kalau yang cabang dia tidak ada nombor. Okey. So kalau satu karbon metil, dua karbon etil, tiga karbon propil. Okey. Nah, yang ini nama akhiran lah ni. Merujuk kepada siri homolog. Okey. Tengok contoh. Ayat ni tak? Okay. Yang ni formula struktur. Kita tentukan dulu rantai karbon terpanjang. So kalau kita tengok sini, rantai karbon terpanjang kita ada 3. So kalau 3 prop dan kumpulan berfungsinya adalah ikatan tunggal antara atom karbon. So hujungnya ana, propana. Dan ada 2 atom karbon yang tidak mempunyai nombor. Ni, tak ada nombor ni. Karbon ni dengan karbon ni tak ada nombor. So ini adalah kumpulan alkil. Okey. Yang ini alkena. Rantai karbon terpanjang kita 4. 1, 2, 3, 4. So kalau 4 but,
Ikatan ganda 2 berada pada karbon pertama, butena. Ena. But 1 ena, butena ataupun but 1 ena. Ni. Dan ada karbon yang tidak ada nombor, yakni cabang. Ini kita panggil metil. Ni metil. Kumpulan alkil. Okey. Step yang seterusnya, kenal pasti cabang dan kumpulan berfungsi. Okey, cabang ni 2 ni. Atas, bawah, atas, bawah. Pada karbon yang ke-2. Boleh tengok butek kamu. So, kedudukan cabang adalah pada karbon nombor 2. Imbuhan kita ada 2,2 dimetil. Dan di hujungnya adalah propana tadi sebab ada 3 atom karbon. So, propana. Ada 2 kumpulan metil sebab tu dibuat dimetil. Pada karbon yang nombor berapa? Pada karbon yang kedua. Satu metil karbon yang kedua dekat bahagian atas, satu metil lagi dekat karbon yang kedua bahagian di bawah. So nama dia 2,2 dimetil propana. Okey, yang tadi kumpulan rantai terpanjang dia tadi 4 karbon. So kita akan dapat butena dan ikatan ganda 2 berada pada karbon pertama. So but 1 ena. Okey, but 1 ena. Dan ada metil, satu kumpulan metil yang tidak ada nombor. Karbonnya tidak ada nombor pada karbon yang ketiga. Karbon yang ketiga. So nama dia 3 metil but 1 ena. Ni penamaan. Okey, ni contoh lain, ia bagi contoh alkuna. Okey, cikgu nak kamu pastikan setiap atom karbon maksimum ikatan yang ada adalah 4 sahaja. 4 ikatan tunggal sahaja untuk setiap atom karbon. Dia tak ada lebih. Karbon 4. Kalau hidrogen pula 1 sahaja ikatan tunggal. Kalau karbon dia ada 4. Contoh karbon ni dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Karbon yang ini pula dia ada 4. 3, sini 1, 4. Setiap karbon maksimum 4 ikatan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Hidrogen 1 ikatan tunggal. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, yakni butuna pula dah. Okey, yakni ada 4 dah. Atom karbon terpanjang, rantai karbon terpanjang dia ada 4. Dan ada ikatan kovalen ganda 3. So kita namakan dia butuna. Dan ada satu karbon yang tidak ada nombor. Iaitu metil. Pada karbon ke berapa? Karbon yang ke-3. So 3 metil butuna. Okey, yang ini alkohol. Rantai terpanjang. Inilah 1, 2, 3. 3 atom karbon. Kumpulan berfungsi dia kumpulan hidroksil pada karbon yang kedua. Ni, karbon yang kedua. So rantai terpanjang dia 3 karbon, propanol. Propanol. Induk dia. Okey. Yang ni 3 dah. So 3 metil butuna. Kita tengok nama IUPAC dia. Tiga butuna. Mana tak dia? Okey, 3 metil but 1 una lah. Kenapa but 1 una? Sebanyak ikatan kovalen ganda 3 berada pada karbon yang pertama. Okey, metil pada karbon yang ketiga. Okey, yang ini tadi yang propanol tadi. Kenapa propan 2-ol? Sebabnya kumpulan hidroksil ada pada karbon yang kedua. Dan ada satu metil iaitu kumpulan alkil yang tidak ada nombor. Karbonnya tidak bernombor pada karbon yang kedua. So nama dia 2 metil propan 2-ol. Okey, ada nak tanya tak? Itu. Tadi bukan dia ada 2 ke metil? Yang propana. Sekejap awak, sekejap. Mikael, main sana. Apa dia? Yang Apa dia? propana tadi ya? Ha? Bukan dia ada 2 metil. Propanol? Berapa? Yang tadi. Ada 2 metil lah. Sekejap. Kita tengok mana tadi. Ni propanol. Ni tak? Yang ni. Yang ni satu je metil ni. Yang ke atas. Satu metil pada karbon yang kedua. Atas. Oh, bawah tu. Okey, faham. Bawah ni kumpulan berfungsi dia. Propan 2-ol. Sebab tu nama dia propan 2-ol. So, dia akan jadi 2 metil propan 2-ol.
2 metil propan 2 ol. Okey. Okay, bye. Cikgu, Ha. yang isomer alkuna saat ni, kan kita kena kira karbon tu karbon ke berapa? Kita nak kira tu start dari kiri ke kanan? Yang ni kita kena ni, Ah. yang ni mesti daripada kiri sebabnya ikatan ganda 3-nya berada pada karbon ni. Kalau ikatan ganda 3 ni berada pada sebelah kanan ni, so daripada sini karbon pertama. Kiranya kena start kira daripada karbon yang kumpulan berfungsi dia lah. Ya, kena karbon tu kena nomborkan yang paling dekat dengan kumpulan berfungsi adalah yang paling kecil nombor dia. Okey cikgu. Ni, dah ayat yang ketiga ni. Nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya kumpulan berfungsi mendapat nombor terendah. Jadi bila kamu tengok formula struktur, kena cari dulu mana satu kumpulan berfungsi dia. Karbon, mesti karbon yang tu paling kecil nombor dia. Dia tak boleh besar. So yang ni mulai daripada kiri lah, bukan daripada kanan. Okey. Ada lagi alkana. Okey, dia punya teknik ada penamaan sama untuk alkana ke alkena ke alkohol, alkuna sama aja teknik dia. Tapi kalau asid karboksilik dia tak boleh sebab asid karboksilik karbon dia tetap merujuk karbon yang ada COOH itu akan menjadi karbon pertama. Kita tak ada pilihan lain. Kalau alkana, alkena, alkuna, alkohol kita ada pilihan. Nak nomborkan karbon tu dekat karbon yang mana? Belah kiri ataupun belah kanan ataupun atas bawah. Kalau asid karboksilik satu tu je. Karbon pertama mesti karbon yang pada kumpulan berfungsi. Asid karboksilik. Okey. Okey, yang ni kamu tengok balik dah dalam buku teks kamu tu kena perhati lah. Perhati betul-betul formula struktur, nama. Okey, kegunaan seri homolog dalam kehidupan seharian. Yang ni kamu boleh baca ni. Kegunaan dia ni alkohol, alkana, alkena. Okey, cikgu rasa settle dah ni untuk sebatan karbon. Cuma eksperimen je lah lagi tu. Yang kita tak buat lagi. Sebatan karbon. Kalau untuk ujian pun, katakanlah buku sekolah bulan 8 tak? Bulan 7. Bulan 8 lah. Kamu akan ada ujian ni PPT. So soalan tu sebenarnya dah ada lah. Yang akan ditanya sampai bab ni lah. Sampai bab sebatan karbon. Keempat, redox sebatan karbon. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Nak stop recording.